Selain daripada isu beras, apa lagi dia nak main? Tak ada isu dah. Besok kalau beras dah settle masalah ni, dia nak cari isu apa agak? Dia nak tenggelamkan isu bahawa bagi peneroka sawit yang China nak beli tambah 100 kali ganda. China akan beli sawit. Dia tak nak cerita tu dekat Pelangai. Padahal Pelangai tu ada 3 kawasan Felda di Pelangai. Dia tak nak cerita yang tu, dia takut peneroka Felda tahu kebaikan yang kerajaan buat. Jadi dia jual isu beras kat Pelangai. Tak ada lagi orang mati kat Pelangai tak makan nasi, tak ada beras. Tak ada lagi yang naik bendera putih kerana tidak ada beras. Tak ada lagi kes bunuh diri kerana tak ada beras. Tak ada lagi. Berbanding pada zaman dia dulu. Kan? Terpaksa. Tak perlu ada kempen. Sekarang ni aku dengar Setro dia buat kempen. Dia nak suruh rakyat angkat bendera putih. Sebab tak ada beras. Kan? Sampai ke tahap itu. Nak buat kempen. Pada zaman Abah dulu, tak perlu kempen. Automatik rakyat angkat bendera putih. Memang tak ada nak makan. Kan? Tapi zaman sekarang terpaksa kempen tu. Kita kena buat ni, kena buat. Kan? Pasal nak tunjuk kerajaan ni gagal. Tapi setakat ini tak ada lagi bendera putih berkibar. Tak ada lagi orang mati bunuh diri kerana tekanan hidup beras tak ada. Tak ada lagi. Kan? Bahkan rokok naik harga pun dia orang tak kisah. Kan? Beras naik sikit, dia berkira. Rokok naik, beli juga. Kan tak dapat beli pun, kecil rokok seluduk. Tetap juga kan, takkan berhenti rokoknya. Ni budaya orang kita. Kan? Dia tak nak menerima kebenaran yang betul kerajaan buat. Banyak benda yang betul. Kan? Dia tak nak cerita yang tu. Dia akan cari benda-benda macam ni. Menandakan apa? Menandakan pengharapan dia di atas Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia betul-betul mengharap Anwar Ibrahim jadi Menteri ni seperti ajaib lah. Kan? Bila Anwar jadi Menteri, semua masalah selesai. Tak ada satu pun masalah yang tak selesai. Dia nak macam tu. Betapa tingginya ada orang ni mandang Anwar Ibrahim. Zaman Abah Kau dia tak minta benda tu. Pasal dia tahu Abah Kau tak boleh nak mimpin. Zaman Syed Sabri pun dia tak minta benda tu. Dia tahu Syed Sabri tidak ada kebolehan. Abah Kau pun tidak ada kebolehan. Dia tak tuntut pun benda tu. Tapi di zaman Anwar dia tuntut. Sebab apa? Dia tahu Anwar boleh buat. Dan insya-Allah beras ni pun akan selesai. Kan? Lepas itu dia cari isu apa lagi? Isu apa dia cari? Dia tetap akan cari juga isu. Sebab orang macam ni, kalau satu hari dia tak boleh nak burukkan orang, tak boleh nak fitnah orang, dia akan demam. Kan? Sambung Puteri. Bayangkan orang marah sangatlah isu beras ni. Dia marah sangat. Memang kita anggaplah dia orang marah betul-betul. Tetapi isu beras ni bawah masalah food security lah, keterjaminan makanan. Dan diorang dah lupa ke antara individu yang tak cuba nak memajukan keterjaminan makanan sebelum ni adalah Tun Mahathir, yang di mana kita tahu lepas tu Tun Badawi yang nak mempertingkatkan keterjaminan makanan, kemajuan pertanian. Jadi bila Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri, beliau sangat-sangat giat untuk memajukan pertanian, untuk dapatkan food keterjaminan makanan yang baik, tetapi dijatuhkan balik oleh Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir. Dan saya pelik diorang marah isu beras yang puncanya Tun Mahathir, yang mana dia sibuk nak majukan industri dan tak nak majukan pertanian. Dan bila Tun Mahathir majukan pertanian, dia jatuhkan. Puncanya Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Dan macam mana diorang yang marah isu beras ni nak angkat balik Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri balik? Diorang ni serius ke? Diorang nak marahkan individu yang jadi punca sebenar isu beras ni berlaku. Dan kita dah remind berpuluh-puluh tahun ataupun bertahun-tahun sebelum ni dah yang isu food security ni kalau tak diambil secara serius bertahun-tahun akan jadi masalah yang serius dekat kita. Sebab apa? Lepas ni industri-industri sekarang yang akan datang ni, dia antara yang industri yang maju adalah lepas ni IT ataupun teknologi EV ataupun industri digital. Industri digital dan food security. Food security ni adalah benda yang sangat utama sebenarnya sebab krisis makanan pun memang dijangka akan terus berlaku sebenarnya sebab faktor iklim, ya. Jadi kalau tak diambil serius mula secepat mungkin daripada sekarang, sebab kita dah gagal sebelum ni, dan kalau kita ambil serius pada sekarang, kita bakal menghadapi isu yang sama bertahun-tahun akan datang. Kalau kita nak naikkan orang yang sama, kita nak naikkan balik Tun Mahathir, kita nak naikkan balik Muhyiddin Yassin, yang mana kita tahu orang ini punca, ada orang ini yang tak serius ataupun tak teringin pun nak tingkatkan keterjaminan makanan, kita bakal hadapi masalah yang sama akan datang.
Tak kisah kerajaan mana-mana pun. Sebab food security ni dia takkan settle dalam masa sebulan dua. Dia takkan settle dalam masa setahun dua. Dia ambil masa dalam bertahun-tahun lah. Ataupun kita minta 2 tahun untuk fasa pertama 2 tahun dah okey lah. Sebab kita tengok IPR Tani IPR Tani pun dah mula, projek pun dah mula memerasangkan. Kita tengok tanaman dah berjalan dengan baik. Kita tunggu untuk diteruskan projek tu sampailah ada hasil. Jadi kita dapat kerajaan yang dah mula bertindak terhadap food security untuk masa hadapan. Kalau kita tak mula bertindak sekarang, macam saya cakap, kita akan menghadapi masalah beras juga. Sebab kalau dah suhu dah mula naik, akan datang dia akan naik dan naik. Dan perubahan iklim pula pun mencetus, macam kita ada pandemik yang akan berlaku, ada virus pandemik X. Sebab apa dipanggil X? Sebab tak tahu lagi virus apa yang akan berlaku. Tapi dijangka lagi teruk daripada COVID-19 dan mungkin menandingi Spanish flu ataupun sesama Spanish terpanggil. Spanish, bahasa Melayu apa? Spanyol, sesama Spanyol. Dia bakal setara sesama Spanyol, Spanish flu yang mana mengakibatkan 50 juta kematian. Dan perubahan iklim ni ataupun suhu panas ni memang akan menjejaskan banyak perkara, termasuk food security, termasuk penyakit, pandemik. Dan bersyukur sepatutnya kita dapat kerajaan yang dah mula memikirkan food security. Kalau kita angkat balik orang yang sama, Muda Yassin Tuan Mahathir, alamatnya kita akan dapat balik masalah yang sama. Dan negara lain sibuk nak majukan food security, kita sibuk nak cerita pasal jatuh kerajaan. Kita sibuk nak mainkan isu-isu yang tak penting, isu sentimen bangsa dan agama yang mana kita tahu semua bangsa perlukan makanan lepas ni. Okey, boleh sambung lah. Okey, daripada segi sini kan, nampak tu usaha kerajaan hari ni buat lah kan. Terlalu banyak lah kalau dibanding dengan perosok-perosok negara tu. Perosok bangsa, perosok agama, perosok ekonomi. Kita nampak tak? Perosok ekonomi salah seorangnya adalah Din Tompok. Perosok bangsa adalah salah seorangnya Atuk. Perosok agama ni salah seorangnya Eddie Mering. Kita nampak itu contoh-contoh yang depan mata. Akhirnya depa 3 orang bergabung duduk satu katil satu bantai, mimpi bersama-sama. Tapi di pihak penyokong-penyokong depa ni, depa tak dapat nilai. Tak dapat nilai benda yang mana amal ma'ruf, mana yang nahi mungkar. Depa tak dapat menilai, depa tak dapat beza. Kita at least bukalah mata, bukalah hati. Kita lihat terpancar mana cahaya nurnya, mana gelapnya. Kalau ada nurnya, kita sokong yang nurnya. Yang gelap tu kita tanam buang, kambuh buang. Orang panggil, orang Kedah kata kambuh buang. Kambuh terus. Yang gelap-gelap tu kita pilih yang nur. Nampak betapa bangganya kita Malaysia ni, nama kita Malaysia kembali disebut semula di dunia. Di dunia mat. Bukannya di PDF. Tak. Bukannya di Duta Khas. Tak. Di dunia. Palestin memuji Anwar Ibrahim macam mana. Penerimaan daripada USA tu macam mana masyarakat Amerika. Padu. Kita lihat begitu bang. Itu je tak pergi ke Arab lagi tau. Sebab awal bulan depan je nak pergi Arab pula. Nampak tu. Kita nampak kebolehan, kewibawaan seorang pemimpin daripada Malaysia. Dia boleh merantau banyak-banyak negara dan semua negara menerima. Ingat nak pergi jumpa pemimpin-pemimpin dunia ni, boleh buat macam temu duga ambil raja KFC ke? Tak. Not easy. Pemimpin dunia pun dia nilai dulu kemampuan Malaysia ni. Bagaimana nak pancu negara ke lebih hadapan dan orang kata apa, ada win-win situation. Bila dia nampak kewibawaan Anwar Ibrahim ni mampu buat dan trend rekod dia sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia dan terbukti, itu yang menyebabkan keyakinan bila Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri. Nampak tu, Fortune pun dah bubuh muka depan mat. Kalau majalah-majalah dunia ni bubuh muka depan ni, The Time ke Fortune ni, bukan orang cikai-cikai. Eddie Mering ada tak muka kat depan? Din Tompok ada tak muka kat depan? Ada kat Masjid Rusila. Takat Masjid Rusila tak payah sembang lah. Sanusi ada tak kat muka depan? Tak ada. Semua tu
Jago kampung je, cokia je. Itulah orang panggil yang label-label cokia yang sembang derah. Sembang demi kuasa rakus pecah belah masyarakat majmuk ada kat Malaysia ni. Jadi sila nilaikan yang mana nur, yang mana kegelapan tu. Kita tengok cahaya dengan kegelapan tu. Tolonglah nilai. Kalau gelap tu kita tanamlah terus. Takkan kita nak duduk Pluto. Kita kena duduk bumi yang nyata. Okey, sekian. Sambung pula Fitri. Bagi kasar ambil nafas dulu. Terus. Okay, di saat kita okay lah, saya nak cerita sikit je. Saya nak ulas, saya nak backward balik lah. Kita back to masa sebelum PRU di saat Anwar Ibrahim masih belum menjadi Perdana Menteri. Yang mana kita dimomokkan yang Anwar Ibrahim kalau kita jadi menteri, Islam dekat Malaysia ni bakal terkubur. Dan apa yang mereka asyik laung-laungkan, terutamanya orang PAS, mereka kerap melaungkan yang kami nak pemimpin Islam, dia nak sangat pemimpin Islam. Bila Allah turunkan kat kita seorang pemimpin yang sibuk untuk menyebarkan Islam, hanya dalam tempoh 10 bulan boleh menarik dua saudara baru kita untuk memeluk Islam. Dan kita nampak Anwar Ibrahim di pentas PBB pun menyentuh juga isu Palestin. Yang mana kita tahu semalam Presiden Palestin Mahmud Abbas mengucapkan penghargaan kepada PMX kerana membangkitkan isu Palestin. Mendapat penghargaan daripada Presiden Palestin. Maksudnya Anwar Ibrahim sangat meneliti ataupun memberatkan isu-isu kemanusiaan dan keamanan dan Islam, dan juga menerima pujian daripada profesor ataupun lecturer daripada Indonesia yang mana mereka digelar sebagai Soekarno Besar, PMX. Mereka gelarkan PMX sebagai Soekarno Besar. Soekarno ni kita memang tahu memang seorang yang pejuang, seorang yang pidatonya memang hebat. Pidato Soekarno ni boleh menaikkan menaikkan semangat pejuang-pejuang Indonesia, yang mana dia punya pidato sangat meremang pidato Soekarno, seorang pejuang yang tak pernah untuk mengalah real pejuang Dan kita tahu Soekarno ni adalah bukan orang yang calang-calang, mereka pejuang Indonesia Bila mereka bergelarkan Anwar sebagai Soekarno Besar, itu penghargaan yang sangat-sangat besar untuk Anwar Ibrahim sebenarnya. Menunjukkan Anwar Ibrahim seorang yang tak mudah mengalah, seorang pejuang, pada pandangan mereka adalah seorang pejuang. Ini yang respon yang kita dapat daripada luar negara di saat kita dapat seorang pemimpin yang tak pernah lelah untuk membawa nama Islam dengan cara yang baik. Dan satu benda yang saya tak lupa lah tentang Anwar Ibrahim Bukan tak lupa satu benda yang saya macam menarik perhatian saya tentang Anwar Ibrahim, masa khutbah baru ni, masa khutbah di New York baru ni Anwar Ibrahim ada satu mengatakan yang dia cakap in English lah, saya translate balik. Okay, Anwar Ibrahim ada kata yang kita ni sebagai seorang umat Islam jangan berhenti untuk berdakwah, dan dakwah kita mestilah dakwah dengan bijak. Dekat sini kita nampak cara Anwar Ibrahim menyebarkan Islam Perasan tak Anwar Ibrahim menyebarkan Islam? Kalau kita perasan orang-orang kita dengar sirah-sirah yang lama ataupun kisah-kisah pejuang Islam daripada dulu, the first step mereka perjuangkan Islam dengan cara menunjukkan akhlak yang baik. Itu first yang kita nampak daripada seorang mukmin ataupun seorang Islam. Kita tak tengok dulu apa yang mereka baca, apa yang mereka laungkan. Akhlak mereka tu yang menarik. Kenapa tekak saya ni macam kering? Minum dulu. Ya, saya minum kejap Kenapa tekak saya tiba kering ni? Stop lo. Sementara waktu Sebab Saka wala unmai. Sementara tu bagi Dino dulu. Okay, Dino. Assalamualaikum abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ni hari ni saya nak cerita ciri-ciri Syiah di dalam parti PAS. Syiah ni kan dia bertakiyah, tahu tak bertakiyah? Bertakiyah ni dia menyamar. Dia menyamar. Abang Dino, jangan kesian dekat Abang Wan.
Akaun dia tak pergi kena, kalau sebut nama tu tepat sangat Shi dah lah. Macam ni, saya tunjuk ciri-ciri je lah. Ciri-ciri je. Dia sembunyikan. Disembunyikan. Golongan ni disembunyikan. Dia Syiah ni, Syiah Rafidah. Syiah ni memang Shi. Rafidah. Dia ni lah yang mengkafirkan sahabat ni. Nanti kau abang kena ban. Lagi contoh dia. Dia nak buat sesuatu benda, katakanlah dia nak berjimak isteri dia di bulan puasa. Tak. Dia apabila dia berjimak dalam puasa tu, dia akan kena apa? Dia akan kena bayar apa? Full stop banding full stop. Bak jimat ni hari kan dia cerah mata dia. Okey, bak lain lah. Kalau dia nak jamak solat, dia nak jamak solat, dia sengaja dia nak buka puasa pada bulan Ramadan tu. Kalau dia nak buka puasa, dia sengaja bermusafir semata-mata untuk dia nak buka puasa. Bukan dia nak bermusafir, tapi kerana dia nak buka puasa, dia sengaja bermusafir. Kerana dia tak nak puasa pada hari tu. Dan dia pun jamak juga solat pada hari tu. Kita tengok contoh dia, Dr. Khairuddin kata, Dr. Khairuddin atas kiri tu, yang dia bayar tu 1.4 juta pada kelas yang Kisamang tu, dia mengaku dia tak bayar. Dia tak bayar. Dia bayar melalui orang lain, bukan daripada cek pas tu bayar 1.4 juta. Kemudian dia akan bayar pada orang tu. Kalau tak silap saya, nama dia Datuk Ramli Musa. Yang pengarah KTM tu. Orang tu bayar dulu, kemudian dia akan bayar pada orang tu. Maknanya dia tak bayar lah. Tu maknanya bertakiyah tu. Dia kata apa? Masa dulu Ni Abduh di kantor ya. Di kantor ambil duit tu lah. Kita tak payah sebut lah. Duit yang heboh pada masa tu. Mula-mula dia tak mengaku. Dia tak mengaku. Bila pergi ke pejabat SPRN kantor, barulah dia mengaku. Lepas tu, dia orang pun buat keluar fatwa. Berbohong dibenarkan untuk menjaga maslahat. Sebelum tu, haram berbohong. Apabila dah kantor berbohong, berbohong dibenarkan untuk menjaga maslahat. Inilah ciri-ciri dia, Shi ni. Shi ni ciri-ciri dia. Kita nak tengok orang yang mempunyai ciri-ciri tu memang adalah dalam geng-geng dia ni, dalam golongan ni. Tapi orang bawah ni tak tahu. Orang bawah ni dia tak kenal Shi tu macam mana. Dia tak tahu. Pasal tu dia kata, Tok Guru dia kata, dulu tak ada masalah pun. Shi ni dah wujud 1000 tahun lebih dah. Sekarang pun timbul masalah. Kenapa? Memang ada masalah pun. Daripada dulu lagi dah Shi ni ada masalah. Mengkafirkan sahabat. Dia takfiri ni bermula daripada golongan ni lah. Golongan Shi ni lah. Dia kafirkan siapa saja yang tak sehaluan dengan geng-geng dia. Satu lagi abang saya nak sebut lah kan. Negara kita sekarang ni, negara kita ni hutang 1.5 trilion. Andai kata saya rasa kalau Anwar Ibrahim tak ambil alih kerajaan ni lah, start daripada berapa bulan lah ni, 8 bulan 9 bulan, andai kata masih kekal lagi kerajaan Perikatan Nasional dengan belanja boroh dia, dengan renovate Seri Berdana tu habis 38 juta, dengan ketirisannya, saya rasa negara kita ni lambat laun hutang akan bertambah. Daripada 1.5 akan jadi 2 trilion sekejap je. Lama-lama negara kita ni, apabila berlaku ketirisan macam ni, dia akan jadi macam Sri Lanka lah. Kita akan bankrupt lah. Tu kita bimbang anak cucu kita nanti. Kita nak cari satu orang pemimpin yang nak jaga perkara ni supaya tidak berlaku rasuah, ketirisan. Projek yang sepatutnya 200 juta dia pergi up jadi 700 juta. Tak ke gila? Awang? Tak kerja gila ke tu?
Untuk apa dia pergi markup projek tu? Ha? Siapa berkali-kali ganda? Ha. Tambatan banjir tu Anwar boleh jimatkan. Tambatan banjir tu di Kelantan tu Anwar boleh jimatkan hampir 2 bilion tu. Yalah. 1.8 lah. Hampir 2 bilion dia berjimatkan. Maknanya sebelum ini kau bagi direct nego kan, berapa orang markup harga kan. Jadi Anwar cek balik, Anwar tak hentikan projek tapi dia kaji semula. Dapat jimat hampir 2 bilion, 1.8 lah kurang. Bermakna itulah kehebatan Anwar Ibrahim ni. Bila dia buat tu benda, dia tak nak duit tu membazir macam tu. Kan sekarang ni dah tak ada dah direct nego apa semua. Tapi walau ni tak kisah semua tu, membazir duit tak apa. Sebab lebay dia yang buat. Membazir tak apa, duit apa. Dia tanggung, dia terpaksa tanggung semua tu, tak apa. Dan bila Nanti Anwar anak cuti jadi susah, tak apa. bila Anwar jadi Perdana Menteri, satu dia tak tambah langsung hutang. Dia kata dia akan setakat itulah hutang yang ada. Dia tak akan tambah. Tapi yang kita pediknya dalam keadaan tidak tambah tu tapi dia boleh bagi lagi peruntukan. Contohnya dia boleh settle hutang Felda. Kan dia boleh bagi lagi hutang Felda. Dia boleh settle masalah tanah-tanah sekolah. Dia boleh bagi lagi. Maknanya kita dapat tahu bahawa walaupun dia tak ada nambah hutang tapi dia boleh bagi lagi kepada rakyat. Kan dia boleh bagi lagi kepada rakyat. Maksudnya jalan rezeki Tuhan bagilah. Kan kalau kita fikir logik, mana boleh hutang tak bertambah tapi kau boleh bagi lagi duit-duit. Kan? Maknanya ada jalan rezeki dia, Tuhan bagi dia kemudahan, inisiatif dia. Macam sepatutnya dah pembangkang ni sepatutnya bantulah kerajaan. Bantulah kerajaan sekarang ni. Kalau betul-betul nak bela rakyat. Baik nah. Okey, Putri dah minum tadi. Putri dah sambung kot? Oh, Fitri ya? Fitri nak sambung kah? Yelah, pasal Islam. Jadi sekarang saya nak bagi tahu yang kita dah jelas. Dan memang kita nampak Anwar ni bawa Islam dan tak nampak. Itu orang lain tak berkata ni. Dan kita tak nampak pun Anwar bawa ciri-ciri yang boleh mengkuburkan Islam. Kita tengok Anwar cuba nak menyuburkan Islam. Tetapi saya nampak sekarang ni bila kita dah dapat pemimpin yang Islam yang mereka nak selama ni, dibagi pula alasan lain. Nak itulah, nak macam inilah, nak Mahathir pula, Mahathir sekular. Allah bagi pemimpin yang naikkan Islam, nak pula pemimpin sekular. Itu yang saya pelik cara orang berfikir. Masalah dia macam ni, bila otak kita dah dipajakkan kepada satu tempat, contohnya nak walak. Bila kita walak sangat-sangat sampai dah kita tak nak berfikir, itu akibat dia. Kita tak mampu nak menilai mana satu yang lagi baik. Kalau kita tak walak ni, kita betul-betul nak berfikir ataupun menganalisis ataupun kita cuba nak digest sikit lah maklumat tu, digest sikit mana baik, yang mana buruk, buat timbang tara, yang mana okey sikit, yang mana kurang sikit. Dah kenapa pula bila kita dapat yang pemimpin yang Allah tunjukkan dia nak bawa Islam, kita pula buat dosa besar, buat dosa qazaf pula, buat dosa fitnah pula, nak pula ambil yang sekular. Dah kenapa kita nak memilih perkara yang mungkar pula, sedangkan perkara yang benar dah jelas depan mata. Janganlah kita jadi macam golongan Israel yang mana mereka dah digunakan macam-macam. Allah dah bagi segala kesenangan yang mereka nak, segala benda yang mereka nak. Bila Allah dah bagi kurniakan, diorang kata tak nak itulah, tak nak inilah, macam-macam alasan pula. So dekat sini saya dah faham kenapa Anwar Ibrahim menerima satu penghargaan yang besar daripada ulama dunia, persatuan ulama dunia, dari Presiden Palestin, dari Indonesia. Abang Nino off mic. Bising lah. Off mic Abang Nino. Abang buat tolong off mic dia. Bergema. Okey, jadi sekarang ni kita dah faham kenapa Anwar Ibrahim mendapat perhatian dunia, mendapat penghargaan dunia daripada Majlis Ulama Palestin dan pemimpin dunia. Kita tengok macam mana cara Anwar Ibrahim bawa Islam lah. Kita nampak dia bawa the real Islam, Islam yang tunjuk daripada teladan, Islam yang tunjuk daripada akhlak kita, membawa Islam yang bukan ekstrim, bukan dengan cara ekstrim. Sekarang kita punya fahaman tentang Islam dah salah banyak lah. Bukan salah,
Abang Wan, tolong off mic Dino ni, dia suara saya ni lah, suara saya double lah. Tak apa, aku turunkan pasal dia buka balik tu. Tadi dia dapat. Okay, jadi dia dekat sini Cuba kita fikir baik-baik lah. Bila Allah dah tunjukkan kita apa yang kita nak pemimpin Islam, Allah dah bagi. Nak pemimpin yang menyumpuk, yang berkeras, yang tegas dengan agenda, Allah dah bagi. Tapi nak balik pemimpin sempurna sebab ego. Saya nak minta berfikir balik. Janganlah sebab kita ego, kita sanggup nak pilih balik semula. Sanggup balik nak pilih pemimpin yang buat, yang menyakau tak henti. Okey, Puan. Okey. Harun? Ada apa, Harun? Buka mic. Assalamualaikum semua. Lama Salam. tak sila dengan Abang Wan, dengan Abang Adam apa semua ni. Okey, Harun. Teruskan. Okey, nak bagi tahu lah dekat geng-geng Wan Laon ni. Yang pasal Prof Daniel yang kena ban. Tak boleh bagi ceramah maulid dekat Kedah. Dibatalkan esok. Dibatalkan esok. Itu tak terancam ke Islam tu? Oh, kalau tempat lain bukan main lagi. Terancam belah sana, terancam sini, Selangor terancam. Di Kedah. Sorry hari ni Harun. Hari ni. Hari ni. Itu saja kita nak bakar dia orang bang. Okey. Kalau dia buat semua tak terancam. Orang lain buat terancam. Dia sama macam Howard lah. Bila Howard baca Al-Quran, terancam Islam itu. Tapi kalau Bala tu baca Quran, mimpi jumpa Nabi, tak terancam Islam. Kan? Pimpin gerakan baca Al-Quran, tak terancam Islam. Jadi kau berada di pihak dia. Berada di pihak dia, kau cakap apa pun, tak apa. Tak terancam Islam. Tapi kalau kau bukan boleh pihak dia, kan? Walaupun yang kau cakap tu betul, walaupun Howard mentafsirkan benda yang ditafsirkan oleh Al-Jadi, dia ambil apa yang Al-Jadi pernah sebut dulu, itu mengancam Islam. Itu aku cakap tadi. Yang dikatakan tunggang agama. Okey, Adam, ada apa cerita? Mana ada cerita baru ke, Adam? Mana tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berdoa agar masa-masa banjir di Kedah dipermudahkan urusan. Ketika mana pemimpin mereka sibuk berkempen di pelangai, sibuk memfitnah, sibuk melucah, sibuk menghuru-harakan negara, sibuk menebuk atap. Ketika itu jugalah rakyat susah sebenarnya. Mereka kononnya berjuang untuk rakyat. Katanya rakyat susah, menderita, dizalimi. Tetapi ketika rakyat memerlukan pemimpin mereka turun ke padang, membantu meringankan beban, di mana mereka? Dibaling, ini dah kali keberapa dah mereka dihujani dengan banjir lumpur. Asbab daripada mengangkat darjat toke-toke musangking, rakyat bawahan masih lagi menderita. Mereka sibuk mengatakan bahawa beras naik harga, beras naik harga, kerajaan zalim. Tapi siapakah yang lebih zalim? Kita lihatlah negeri-negeri yang sepatutnya menyumbang ke arah dana ataupun food security negara ni. Apa yang mereka lakukan terhadap negeri-negeri tersebut? Mereka tidak bangunkan. Malahan mereka mengatakan bahawa kerajaan pusat sengaja menjadikan Kedah sebagai negeri miskin kerana dia mahu Kedah menjadi negeri pertanian. Sebenarnya Allah Ta'ala dah cipta bumi Malaysia ni sangat cantik. Setiap negeri ada peranannya, ada keperluannya. Kenapa kita nak melongkah arus? Kita nak melanggar hukum alam dengan merosakkan hutan. Di Kelantan Allah Ta'ala dah jadikan Bukit Bukau, Gunung Ganang sebagai pasak. Dah cantik dah tu. Tapi kenapa ditarah menjadi hutan, menjadi ladang musangking? Apa faedahnya untuk rakyat? Melainkan tiap-tiap tahun terpaksa menghadap kayu balak hadir ke depan rumah. Yang terbaru tadi, sahabat tadi bercerita berkenaan dengan agamawan di ban, tidak dibenarkan ceramah. Semalam pun ada sahabat masuk ke room yang ni, seorang ustaz, alhamdulillah ustaz tu hadir, dan kita tahu banyak cerita dah.
terbongkar cerita yang mana kononnya mereka diinaya, agamawan mereka diinaya dan sebagainya. Tetapi mereka lagi teruk menyekat periuk nasi ustaz-ustaz yang tidak berpolitik pun. Hanya menyampaikan ilmu yang mereka ada yang diamanahkan di masjid-masjid. Tetapi mereka memilih bulu. Mana ustaz pas, mana ustaz bukan pas. Patutlah agamawan-agamawan dan asatizah yang mementingkan dunia ni tak berani bersuara.